Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini jika ada perkembangan ataupun sidang media ataupun sidang akhbar ataupun statement lah kenyataan media yang akan dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, akan saya kongsikan kepada anda dan juga sudah tentu berkaitan dengan sidang media ataupun kenyataan media yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan situasi semasa dan juga perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia juga saya akan kongsikan kepada anda. Baiklah, untuk waktu ini cerita-cerita di sebalik berita hari ini 1 Mac 2021, banyak perkara yang berlangsung pada hari ini. Selain daripada setahun Malaysia Prihatin, kita juga ingin melihat kepada ragam dan juga telatah anak-anak ataupun murid bagi tahun 1 dan tahun 2 yang sudah pun memulakan sesi persekolahan secara bersemuka, yang mana kalau diikutkan daripada kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini, sesi persekolahan secara bersemuka dibuka melibatkan bagi tahun 1 dan tahun 2 di seluruh negara, manakala bagi tahun 3 dan hinggalah tahun 6 akan dibuka pada 8 Mac, manakala bagi sekolah menengah pada 4 April bagi kategori A dan juga kategori B. Dan untuk waktu ini, kalau boleh saya nak tunjukkan di astroawani.com, kami ada menyelitkan satu laporan berita khususnya berkaitan dengan sesi persekolahan Transformer Datang Sekolah. Ini adalah antara inisiatif guru yang sedikit memberi keceriaan kepada murid. Kami petik daripada apa yang dikongsikan oleh warga maya Twitter ini, namanya MK Izzuddin, dikenal pasti dan juga dipercayai lokasinya di Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3, yang mana inisiatifnya untuk menggalakkanlah keceriaan berada di sekolah bila mana ini adalah sesi persekolahan secara bersemuka. Dan antara yang ditweet ataupun yang dikongsikan oleh Encik Izzuddin, macam-macam cara pihak sekolah buat untuk menarik minat anak-anak ke sekolah, dan katanya tahniah untuk semua. Jadi kalau boleh saya nak terus bersama dengan wakil Astro Awani di Kelantan, Muhafendi Muhammad. Saya pasti perkongsian yang dikongsikan oleh MK Izzuddin di Twitter ini juga heboh di khususnya di grup-grup ataupun di kumpulan WhatsApp, khususnya mereka yang di Kelantan. Kalau diikutkan daripada data ataupun statistik yang dikongsikan oleh Muhafendi sebelum ini pun, kalau di Kelantan jumlahnya lebih 50,000 murid tahun 1 dan tahun 2 memulakan sesi persekolahan hari ini. Kalau diikutkan, kalau tahun 1 27,871, manakala bagi tahun 2 27,031 murid. Sebelum kita nak berceritakan tentang SOP, pematuhan SOP, ragam-ragam anak ke sekolah, mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan tentang apa yang berlaku di SK Kubang Krian 3 ni, Muhafendi. Sebenarnya saya turut mendapat video ataupun clips berkenaan dengan sambutan yang dilakukan oleh para guru di Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3, di mana sebelum ini pun sekolah berkenaan telah pun melakukan, pernah membuat gimmick untuk meraihkan kehadiran murid tahun 1 khasnya dengan sebelum ini saya difahamkan mereka memperaga custom Superman ataupun Batman. Namun pada kali ini mereka memperagakan pakaian Transformers, Optimus Prime dan juga Bumblebee, yang mana itu merupakan inisiatif guru sendiri bagi memberikan semangat dan dorongan kepada murid supaya datang ke sekolah. Sebenarnya Fauzi, hasil tinjauan saya di sekolah yang luar daripada bandar sedikit, kita mengambil contoh sekolah di Sekolah Kebangsaan Cik Dris di Jalan Pantai Cahaya Bulan. Seawal jam pagi saya sudah berada di pekarangan ataupun di luar pagar sekolah berkenaan. Dan apa yang saya dapat saksikan dan apa yang dapat saya lihat, keterujaan murid-murid terutamanya tahun 1 dan juga prasekolah. Mereka ini seolah-olah memulakan langkah pertama di sesi persekolahan awal tahun baru ni, norma baru ini. Mereka seolah-olah sudah melengkapi diri mereka dengan pelitup muka yang dibawa daripada mereka turun daripada kenderaan ibu bapa ataupun motosikal. Mereka sudah memakai pelitup muka. Dan apabila mereka melangkah ke pagar sekolah, kita tahu sepanjang tempoh kawalan pergerakan dan juga dalam usaha kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19 ini, SOP sekolah hanya membenarkan ibu bapa menghantar anak mereka luar daripada pagar sekolah. Namun seperti yang kita ketahui, ragam anak sekolah ini, terutamanya murid tahun 1 dan pertama kali menjejakkan kaki ke sekolah ini, sebenarnya kalau dilihat kepada tahun-tahun sebelumnya,
amat sukar untuk mereka membiasakan diri berada di sekolah, apatah lagi itu kali pertama mereka berada dalam situasi persekolahan. Namun apa yang saya saksikan sepanjang pagi tadi, daripada 7 hingga ke 8 pagi, ibu bapa tidak perlu menemankan anak mereka, hanya sekadar melepaskan tangan anak mereka di luar pagar sekolah, dan anak-anak itu, murid-murid tahun 1 khasnya, mereka dengan penuh yakin dan bersemangat melangkah masuk ke sekolah dan menjalani ujian saringan suhu sebelum dibenarkan berada dalam kelas. Walaupun tiada sambutan seperti yang dilakukan oleh Sekolah Kebangsaan Kebakaran 3, namun guru besar dan juga kaki tangan sekolah turut menyambut pelajar berkenaan di pagar sekolah. Dan apa yang dapat saya saksikan juga, semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh murid tahun 1 dan prasekolah ini. Kerana mereka seolah-olah sudah mengetahui bahawa sesi persekolahan tahun ini merupakan sesi persekolahan alah baru, norma baru. Yang mana bukan saja mereka terpaksa memikul beg, sebaliknya mereka turut membawa mas dan juga bekalan makanan termasuk air dan juga sarapan. Itu yang dapat saya saksikan. Dan apa kata kalau kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh ibu bapa yang sempat saya temui, dan mereka juga senada anak-anak mereka bersemangat luar biasa pada hari ini. Jadi kita dengarkan. Memang lama lah cuti dia tanya semua nak sekolah tu. Lepas tu moga mai kat tak tahu atau sekolah hari ni duduk dengan saya duduk Pak Kijo ni, saya ya esok sekolah. Kak pun telefon tanya cikgu. Tanya cikgu ya memang esok sekolah. Kelas 2, kelas 1 dengan perai ya. Kak pun telefon lah ya. Dia kata esok sekolah. Kelas 2 ya sekolah. Kok lain tak sekolah lagi. Memang dia mujur lah boleh sekolah ni. Beg tak beli lagi untuk dia. Kemarin pergi klik pergi jam lagi. Petai tu pergi cari beg lah with dia. Cari beg ke apa. Semalam lorak lah dia ni nak sekolah. Sipai buku ke apa dalam beg ni mujur nak sekolah. Sampai ke tidur tak jenera dia pula gerak kita bangun. Bangun pagi ni suruh hantar sekolah. Awal-awal pada orang lagi yang mari. Lepas mai subuh mai lalu. Masuk ni pun banyaklah peset dia. Macam apa cikgu ajar lah, ikut SOP lah, gapo lah kan. Jadi dia macam, ada besok lah, nampak besok lah. Tak ada lah kata nak jerit ke gapo ke. Gitu. Macam tak sabar. Memang pagi tadi pun memang bangun awal. Malah lagi nanya bila nak sekolah, nak bangun awal gapo kan. Gitulah. Atas nak sulung hari ni. Nampak teruja lah. Dengan norma baru ke. Masa saya sekolah dulu lain. Tak sama lah dengan hari ni. Jadi rasa macam teruja. Preparation pun rasa macam lain lah sikit. Kita nak pergi beli pun payah. Jadi saya rasa macam dalam ni sebagai sejarah lah. Sejarah baru yang kita cipta sebab cara mari sekolah pun lain. Dulu kita boleh masuk pergi tengok anak. Lah ni cikgu yang ada kena duduk luar je. Tak boleh masuk. Jadi rasa macam lain lah. Beza lah. Fauzi, kalau boleh saya sentuh sedikit, kalau dilihat kepada apa yang diperkatakan oleh ibu bapa tu, anak-anak mereka sebenarnya tidak lena tidur menantikan waktu fajar untuk ke sekolah. Bahkan saya dimaklumkan anak sendiri yang mengejutkan ibu bapa untuk bangun. Selepas saja solat subuh, mereka terus ke sekolah. Ini semangat yang luar biasa yang dapat saya kongsikan. Berbeza daripada tahun sebelum PKP dan sebelum wabak COVID ini, di mana kebiasaannya kalau kita tahu murid prasekolah dan tahun 1 ni amat sukar untuk ke sekolah, amat sukar untuk berenggan dengan ibu bapa. Namun pada tahun ini berkemungkinan sesi pembelajaran yang sebelum ini melalui talian ataupun secara online itu telah memberi satu gambaran dan juga satu persepsi yang baik kepada mereka, sehingga kan mereka bersemangat begitu sekali untuk datang ke sekolah pada hari ini, Fauzi. Seperti apa yang Maufin dikongsikan dan seperti apa yang dikatakan oleh Cik Mahdi Muhammad, sesi persekolahan sudah tentu yang berlangsung pada hari ini sudah tentu norma baru, sudah tentu berbeza dengan apa yang dilaluinya pada zaman yang lepas.
Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini norma baru SOP bukan hanya melibatkan anak-anak murid itu saja, tetapi kita melihat kepada pematuhan SOP ini juga melibatkan bagi ibu bapa ataupun penjaga yang menghantar anak-anak ke sekolah. Mungkin Muhammad Fendi mungkin boleh kongsikan, sudah tentu kebimbangan orang ramai apabila selain daripada sesi menghantar anak ke pintu pagar ke sekolah itu, satu lagi kebimbangan orang ramai adalah bila mana sesi sekolah itu tamat. Maknanya sesi penguraian sekolah paling dirisaukan dan paling dibimbangkan apabila anak murid ini dilepaskan daripada sekolah, ramai-ramai akan keluar daripada pintu ataupun daripada pagar sekolah itu. Bagaimana hasil tinjauan daripada Muhammad Fendi melihat kepada pematuhan SOP selepas daripada sesi selesainya persekolahan tadi? Sebenarnya Fauzi, selain daripada pihak pengurusan sekolah, guru dan kaki tangan sekolah, turut ditempatkan di sekolah adalah pegawai polis, anggota polis rela dan juga sukarelawan lain bagi memastikan pelajar yang dilepaskan sekitar jam 1.15 ataupun 1.45 petang itu mereka terus memakai pelitup muka, mereka melakukan penjarakan fizikal, tidak bermain. Ini bagi memastikan supaya pelajar itu bukan sahaja sepanjang berada di sekolah ini mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebaliknya, amalan ini perlu dipraktikkan luar daripada pagar sekolah. Dan apa yang saya perhatikan, ibu bapa sebenarnya merupakan satu bentuk didikan awal di rumah. Dan apabila saya melihat sepanjang daripada sesi persekolahan hari ini, ibu bapa sudah daripada awal lagi, sama ada dalam kereta ataupun dengan bermotosikal, mereka sudah pun memakai pelitup muka. Dan setiap apa yang saya dengari, pesanan yang dititipkan buat anak mereka sebelum memasuki pagar sekolah ataupun ketika melepaskan tangan anak-anak mereka itu, mereka titipkan ikut arahan, patuh SOP, jangan buka pelitup muka, jangan bermain, jangan kata duduk berkumpul ramai-ramai, ikut apa yang cikgu pesan ataupun ikut apa yang sekolah tetapkan. Itu yang saya dengar daripada pesanan ataupun nasihat yang dilontarkan oleh ibu bapa apabila mereka melepaskan tangan anak mereka untuk memasuki pagar sekolah. Dan saya kira kemungkinan titipan ataupun nasihat ini bukan sahaja dilakukan sebelum memasuki pagar sekolah, sebaliknya titipan ataupun nasihat ini telah pun diberikan sepanjang berada di rumah, dan mereka juga sebelum ini telah pun mengikuti perkembangan dan juga hal ehwal semasa berkenaan dengan COVID ini melalui media massa dan juga melalui apa juga bentuk maklumat daripada media sosial yang mereka mungkin memikirkan soal keselamatan diri, memikirkan soal perlunya patuh kepada SOP yang ditetapkan. Dan apabila saya melihat mereka memakai pelitup muka dan meletakkan pelitup muka dan mulut itu sebagai satu benda yang wajib bagi mereka, saya kira dalam perasaan saya dan hati saya kira mereka ini sudah kata mendisiplinkan diri mereka dan menetapkan satu ketetapan buat diri mereka bahawasanya pelitup muka ini wajib dan perlu mematuhi SOP. Dan ini yang saya katakan tadi, bahawasanya pelajar di norma baru ni, pelajar yang memulakan sesi persekolahan di alah baru ini, mereka mempunyai satu keadaan yang luar biasa dan mereka telah pun menanam dalam diri mereka bukan sahaja buku teks yang perlu dititik beratkan, bukan sahaja pembelajaran yang perlu diberi perhatian, sebaliknya keselamatan diri dan juga kebersihan diri perlu juga dititik beratkan. Dan konsep kita jaga kita, sebenarnya saya melihat kanak-kanak lebih memahaminya, Fauzi. Terima kasih kepada Muhammad Fendi Muhammad atas perkongsian hari pertama sesi persekolahan secara bersemuka, khususnya membawakan tinjauan di sekolah. Kalau diikutkan daripada apa yang dikongsikan oleh Muhammad Fendi, lebih daripada 50,000 bagi tahun 1 dan tahun 2 murid-murid datang menghadiri sekolah kerana ini adalah hari pertama sesi persekolahan dibuka secara bersemuka. Terima kasih Muhammad Fendi atas perkongsian itu. Baiklah, cerita berehat seketika kembali selepas ini.